العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Mudah-mudahan pada pagi ini kita semua diberkati dan dirahmati. InsyaAllah dalam kuliah duha pagi ini kita akan meneruskan perkongsian ilmu dan tajuknya berkaitan dengan hadis 40. Tajuk yang kita akan fokus ialah hadis yang ke-18 berkenaan dengan takwa. Namun sebelum itu ada sedikit perkongsian berkenaan dengan hadis yang menunjukkan keutamaan kita mengajak ke arah kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. An Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu ajru atau falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Daripada Abu Mas'ud, Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan maka ia akan mendapat pahala. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan dia akan dapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mengapa hadis ini kita baca, kita kongsikan? Kerana saya ingin mengingatkan diri saya dan juga sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Sekarang ni kita berada di tengah-tengah bulan Jamadil Tsani, iaitu kita berada di hari putih. Hari 13, 14 dan 15. Tapi ada kelebihan seperti yang disebut dalam hadis, kelebihan puasa hari putih, iaitu hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15 tiap bulan. Dan apa yang kita disunahkan untuk kita buat, kita berpuasa dalam sebulan itu sekurang-kurangnya 3 hari. Dan yang lebih utama lagi kalau kita dapat lakukan puasa itu pada Ayyamul Bid. Ayyamul Bid iaitu hari yang ke-13, ke-14 dan ke-15 dari bulan Hijriah, bulan Qamariyah. Dan puasa ini disebut Ayyamul Bid, hari putih. Kenapa? Kerana pada malam-malam tersebut, malam ni malam esok, malam lusa lah, bulan bersinar ataupun bulan purnama dia bersinar dengan sinar rembulan yang putih. Dan kenapa kita berpuasa? Ada satu riwayat daripada Abu Hurairah bahawa Abu Hurairah kata, "Awsani khalili bi thalathin. Awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut. Sawmi 3 ayyamin min kulli shahr. Sawmi 3 ayyamin min kulli shahr wa salati ad-duha wa naumin ala witri. 3 kali. Awsani khalili, kekasihku. Siapa kekasih Abu Hurairah? Of course lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 nasihat yang aku tidak meninggalkannya sehinggalah aku mati. Dia istiqamah buat. Apa yang pertama? Berpuasa 3 hari setiap bulan. Setiap bulan, setiap hari, setiap bulan tu 3 hari. Maksudnya dia seolah-olah dia berpuasa setahun. Sebab 1 sama dengan 10, 3 hari dengan 30 bulan, atau 12 bulan. Maknanya kata dengan 10, nanti dia dah 300 hari dalam setahun. 360 hari. Yang kedua, mengerjakan solat duha. InsyaAllah kita kejap lagi kita akan buat solat duha dan dengan izin Allah, dan mengerjakan solat witir sebelum tidur. Ini hadis yang sahih
riwayat Bukhari, hadis yang bernomor 1178. Ada riwayat yang lain disebut daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu thalathi ayyamin shaumud dahri kulli." Shaumu thalathati ayyamin shaumud dahri kulli. Puasa pada 3 hari setiap bulan adalah seperti puasa sepanjang tahun. Kan? Sebab macam kiraan kita tadilah, ada 12 bulan kali dengan 36 hari kali dengan 10. 360 hari. Setahun itu. Hadis riwayat Bukhari juga, hari ini bernomor 1979. Dalam riwayat yang lain, hadis itu lagi Abu Dzar. Abu Dzar seorang sahabat yang zuhud. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ya Abu Dzar, idza sumta min asy-syahr 3 ayyamin fasum 13 wa 14 wa 15." Wahai Abu Dzar, jika kamu ingin berpuasa pada setiap bulan, maka kamu berpuasa 3 hari setiap bulan. Berpuasalah pada hari 13, hari ke-14, hari ke-15 dari bulan Hijriah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keyakinan, kekuatan, keinginan dan taufik untuk kita beramal dengan hadis yang kita tahu. Banyak hadis ini kita bimbang juga kalau kita tahu tapi kita tidak beramal. Ya Allah, bantulah kami untuk beramal. Ada satu lagi hadis daripada Imam Milhan Al-Qaisi. Daripada ayahnya, dia berkata, Nabi SAW, kana Rasulullah SAW ya'muruna an-nasum al-bid. Ya'muruna an-nasum al-bid 13 wa 14 wa 15. Wa qalahunna kahayatid dahr. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berpuasa pada hari putih, ayyamul bid, hari 13, 14 dan 15 dari bulan Hijrah. Dan baginda bersabda, puasa ayyamul bid itu seperti puasa setahun. Dan muslimah ini kasih sekalian, Ibn Abbas dia pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah biasa berpuasa pada hari ayyamul bid ini ketika musafir ataupun ketika tidak musafir. Karena Rasulullah SAW la yuftiru ayyamal bid fi hadarin wala safarin. La yuftir maknanya Nabi berpuasa lah, Nabi tidak berbuka. Ayyamal bid fi hadarin wala safar. Rasulullah SAW biasa berpuasa pada ayyamul bid ketika tidak musafir ataupun ketika bersafar. Namun mesti diingat, dikecualikan berpuasa pada hari 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah kan? Kenapa? Kerana di sebahagian pada hari tasyrik. Berpuasa pada hari tersebut diharamkan. Tapi boleh diganti pada hari yang ke-16 Zulhijjah. Cukuplah juga. Ataupun kita dah puasa sebelum tu, hari awal 10 Zulhijjah pun dah sudah memadai, insya-Allah. Wallahu a'lam. Itu pengenalan, itu mukaddimah saja. Tapi yang kita nak bincang pada pagi ini dalam kuliah duha ini ialah hadis 40. Kita fokus pada hadis yang ke-18. Yang sambung pada perbincangan kita sebelum ini, hadis yang ke-18 tentang takwa. Hadis yang ke-18 ini diriwayatkan daripada Abi Dzar. Siapa Abi Dzar? Jundub bin Junadah. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd nusakh hasanun sahih. Hadis daripada Abu Dzar. Nama Abu Dzar ni Jundub bin Junadah, dan juga hadis diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah gelaran bagi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah walaupun di mana saja engkau berada. Iringilah kejahatan dengan kebaikan
Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nescaya ia akan menghapuskan kejahatan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan beliau berkata, ia adalah hadis hasan. Dalam setengah manuskrip dia disebut hadis hasan sahih. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pokok perbincangan hadis ini dia ada 6 perkara. Dalam hadis ini kalau kita dapat ambil pengajarannya, dia ada 6 pengajaran. Yang pertamanya ia adalah wasiat agung dari Allah. Wasiat dari Allah yang Maha Agung juga untuk kita dan orang-orang terdahulu. Kenapa? Disebut dalam riwayat, auzubillahi minasyaitonir rajim, disebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-131, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ini yang saya kata tadi. Ini wasiat Allah. Wasiat Allah untuk kita dan orang-orang sebelum kita. Sebut walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamidah. Begitu juga Nabi SAW bila memulakan khutbahnya, Nabi memulakan dengan wasiat ittaqullah. Dalam surah Al-Ahzab pun disebut, dalam surah An-Nisa pun disebut. Kemudian apa maksud ittaqullah itu? Takwa. Ittaqullah maksudnya takwa. Kita selalu dengar kan takwa ini, tapi kita dah lama tak dengar daripada curung-curung mimbar. Sebab sudah lama kita tidak menghadiri solat Jumaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengangkat wabak pandemik ini dan akan membolehkan kita juga semua terpilih untuk pergi ke masjid mendengar khutbah Jumaat pada hari Jumaat. Itu adalah peringatan. Jadi takwa ini sesuatu yang diletakkan oleh seseorang hamba di antara dirinya dengan apa yang ditakuti. Apa yang ditakuti dari Allah. Kita letak, apa maksudnya? Senangnya kita kata murka Allah. Takwa ini kita nak mengelakkan diri kita daripada dapat murka Allah. Mendapat azab Allah, maka kita buat sesuatu penghalang untuk kita menjauhkan diri daripada apa yang mendapat kemurkaan Allah. Dan termasuk dalam takwa ini juga ialah kita melakukan perkara yang wajib. Dan kita meninggalkan perkara yang sunnah. Astagfirullahalazim. Kita lakukan perkara yang wajib dan juga kita tinggalkan perkara yang haram. Maaf, tersasul pula. Itu sifat takwa ini yang kita nak kaitkan tadi dengan khutbah Jumaat tadi. Dengan melaksanakan perintah Allah, dengan meninggalkan larangan Allah. Saya tersilap. Kemudian apa kelebihan sifat ini? Sifat takwa ini. Orang yang ada sifat takwa ini dia akan mewarisi syurga. Kerana syurga itu innal arda yarithuha ibadiyan muttaqun. Ibadiyas salihun. Kerana orang yang syurga itu akan diwarisi kepada orang yang saleh dan bertakwa. Dan takwa itu sebagai penyebab bagi kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Dan dibukalah semua pintu berkat dari langit, orang yang berada di langit dan di bumi. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Apakah sekiranya ahli negara itu bertakwa, Allah Ta'ala akan buka pintu langit ini, curahkan keberkatan dari langit dan bumi. Dan juga Allah Ta'ala berjanji untuk menolong orang-orang yang bertakwa. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan juga Allah Ta'ala akan memudahkan urusan dunia akhirat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha banyak ada 5 wa man yattaqillah tu kan. Allah Ta'ala akan mudahkan, Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah Ta'ala mempermudahkan urusan dunia akhirat. Dan juga balasan yang baik bagi mereka di dunia dan di akhirat. Yu'azim lahu ajra man yattaqillah, yu'azim lahu ajra. Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang baik, yang besar di dunia dan di akhirat. Kemudian, apakah maksud takwa yang dikehendaki? Takwa ni kita rasa yang kita dikehendaki adalah ketika kita duduk seorang pun kita takwa, apatah lagi di hadapan ramai.
kita rasa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak rasa kita ni dilihat oleh Allah, kita kena cek hati kita. Mungkin ada masalah dalam hati kita, tidak rasa muraqabah daripada Allah. Dia sebut dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang ke-8, mengingatkan kita tentang penyakit hati kalau kita tidak merasa dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ila Allahi turja'ul umur. Kita tak merasa bahawa kita ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan surah An-Nisa, surah Ali, bukan surah Ali Imran, surah An-Nisa. Minta maaf. Surah An-Nisa ini disebut yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum aina ma kuntum. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Yastakhfuna maksudnya apa? Yastatirun. Mereka ni yastatiruna minan nas inda irtikabihim ma'siyatan khaufan wa hayat. Mereka ni nak bersembunyi daripada manusia. Bila mereka buat salah, mereka nak sembunyi daripada manusia. Mereka takut dan mereka rasa malu. Tapi wala yastakhfuna minallah, mereka tidak pula bersembunyi daripada Allah. Sedangkan Allah Taala itu wa huwa ma'ahum, sentiasa bersama dia. Dia tak rasa muraqabah Allah. Jadi ini adalah penyakit hati yang kita minta Allah Taala supaya hilangkan daripada diri kita. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib. Manakala pengajaran lain daripada hadis ini ialah masuk perkara yang baik yang memadamkan kejahatan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apakah maksud perkara yang baik yang boleh memadamkan kejahatan? Ada setengah pendapat mengatakan bahawa hasanah itu ialah taubat. Dalam surah An-Nisa juga disebut ayat yang ke-17. Hari ini banyak surah An-Nisa. Ayat yang ke-17 dari surah An-Nisa ini berbunyi innamat tawbatu 'ala Allah, innamat tawbatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakiman. Itu yang dimaksudkan dengan taubat ataupun dengan hasanah, itu adalah taubat. Itulah yang dikehendaki, itu taubatan nasuha. Taubatan nasuha disebut juga dalam surah Al-Furqan. Dan taubat ini untuk dosa-dosa kecil sahaja yang dihapuskan. Dosa-dosa kecil akan dihapuskan dengan amalan yang baik. Ini dalil menunjukkan bahawa dosa kecil itu terhapus dengan taubat. Manakala dosa-dosa besar itu dia melibatkan taubat dan juga kena berazam tidak akan melakukan, dan kalau melibatkan hak orang lain maka kita kena kembalikan pada hak orang lain, hak-hak mereka. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, itu ada antara buah-buah kebaikan, akhlak yang baik, ada sebahagian daripada takwa. Jadi kita bertakwa, kita akan terzahir, tertonjol akhlak yang baik. Dan akhlak itu adalah tanda memang kita sempurna. Dan tidak ada pada diri kita itu sifat-sifat mazmumah. Kita ni memang tak dapat lari daripada sifat mazmumah. Tak dapat, tidak. Sentiasa ada mazmumah kita, cuma sikit atau banyak. Jadi cara kita nak memperelokkan macam mana? Cara nak memperelokkan akhlak kita ni macam mana? Kita tengok contoh Nabi SAW. Macam mana kita ambil qudwah kepada Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita ajar sirah-sirah Nabi, cara kita beradab dengan Allah, hablum minallah. Cara kita beradab dengan manusia, hablum minan nas. Cara beradab dengan keluarga, dengan para sahabat, kan? Cara beradab dengan semua orang lah. Jadi pengajaran pada hadis ini, muslimat sedang hadirin penonton yang kasih sekalian, yang pertamanya ialah takwa ni dituntut. Walaupun di mana saja kita berada. Sama ada kita berada di hadapan orang, apatah lagi ketika kita berada berseorangan.
Itu adalah tanda keimanan, tanda kebenaran, tanda keikhlasan, iman dan takwa kita. Kita tahu Islam ni dia memerangi munafik dan syirik. Islam menolak sifat-sifat berpura-pura, sifat munafik yang hanya mempamerkan kebaikan di hadapan orang dan berbuat kejahatan apabila jauh daripada pandangan manusia. Allah Ta'ala menutup keaiban ini kepada kita semua. Yang kedua, bila kita buat salah, dan buat salah itu adalah tabiat manusia. Manusia ni tak ada yang tak buat salah. Mesti ada buat salah. Salah pada diri sendiri, salah pada pasangan, salah pada anak-anak, salah kawan-kawan, salah pada majikan. Memang kita akan buat salah. Itu tabiat sebenarnya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak itu akan buat salah. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang yang buat salah itu dia sedar dan dia bertaubat. Oleh itu bila mereka buat salah, buat silap, mereka dituntut untuk mengiringi kejahatan itu dengan amal soleh. Kerana amal soleh itu boleh menghapuskan kejahatan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah, bi khuluqin hasan, ialah akhlak dan budi pekerti yang mulia. Yang amat dituntut oleh agama, dan ini adalah berkeras pada muamalat dalam masyarakat Islam. Dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik, dengan nilai murni yang dipraktikkan, dia akan menzahirkan keharmonian dan kesejahteraan dalam masyarakat kita. InsyaAllah masyarakat kita ini akan hidup berkasih sayang, tolong-menolong, yang kaya membantu yang miskin, yang senang membantu yang susah, dan yang berkuasa membantu rakyat. Mudah-mudahan perkongsian kita pada kali ini memberikan kita kebaikan. Cukup setakat itu dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam min sayyi'il asqam. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.